Bismillahirrahmanirrahim. Seawal Nabi Adam dicipta, saat itulah penerokan ilmu bermula. Dengan membaca segala petanda yang Maha Esa, maka terbinalah ketamadunan manusia. Sekalung apresiasi sebagai pembawa acara, golongan intelektual kehakiman bervisi, div-div terhormat, seterusnya saudara dan saudari pembangkit revolusi negara, Assalamualaikum, Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Sidang penonton penuh santun. Peristiwa 13 Mei 1969. Episod duka pada semua. Di saat pertelingkahan dan pergaduhan kaum yang tiada henti mencapai titik tolaknya. Tiada siapa sangka betapa tragis, ngeri dalam sejarah apabila pertumpahan darah dan kacau bilau yang berlaku hampir sahaja membawa kepada kehancuran. Namun hilang gelap terbitlah terang, fajar 31 Ogos 1970, kita bangkit semula di bawah 5 prinsip rukun negara. Hadirin, secara literal dan konseptualnya, rukun negara dapat ditakdirkan sebagai satu ideologi yang telah menjadi teras perpaduan dan gagasan kebangsaan negara yang dibentuk pada 31 Ogos 1970 yang bertujuan bagi membentuk kemajuan rakyat sebagai masyarakat yang bersatu padu. Ada 5 ideologi yang menjadi tonggak perpaduan. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Keempat, kedaulatan undang-undang. Manakala yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Menurut kitab sejarah, di saat peristiwa 13 Mei 1969 membenam dan membunuh umat yang mendiami di negara Malaysia, kita seakan hilang pedoman betapa tanah ini dibuka dengan nilai perkongsian dan bukan kepentingan. Bagaikan pahlawan yang pantang didatangi musuh, umat Melayu terus membuka pencak silat. Natijah, 1,500 nyawa menjadi taruhan atas keegoan dan menjadi gunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Pemuda-pemudi harapan bangsa diraih pragmatik utama yang berteraskan prinsip rukun negara kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Di negara kita, raja dan rakyat mempunyai ikatan yang sangat rapat. Bagai air yang dicincang, takkan putus. Dalam konteks perhubungan rakyat dan raja, rakyat harus mencurahkan taat setia kepada raja, manakala raja perlu menyediakan perlindungan kepada negara dan seluruh rakyat jelata. Hubungan timbal balik ini merupakan asas kesetiaan yang tidak belah bagi dalam kalangan rakyat, lantas membentuk semangat kebangsaan yang boleh menyatu padukan masyarakat yang berbilang tahun. Akan tetapi masih ada rakyat Malaysia yang salah sangka tentang kedudukan raja di Malaysia. Lebih menyedihkan lagi, ada yang beranggapan bahawa sistem raja di Malaysia hanyalah simbol semata-mata. Pada 20 Julai 2020, kita telah digemparkan dengan satu berita yang mana terdapat segelintir rakyat Mahir yang biadab dan berani menconteng mural yang di-Pertuan Agong dengan cat merah. Perilaku seperti ini tidak wajar dibiarkan mahupun dimaafkan. Jangan sampai mereka beraja di mata, bersultan di hati, supaya sejarah pengkhianatan Si Kitol dan Raja Mendelia tidak berulang kembali. Sewajarnya kita mencontohi pahlawan tanah air terdahulu seperti Datuk Bahaman yang lebih rela hidup bersemi bangkai daripada mati berkalang tanah. Betapa mulianya beliau gugur sebagai pewira bangsa. Hadirin ummah sekalian, tirai pragmatik seterusnya, keluhuran perlembagaan kuasa mutlak tertinggi negara. Perlembagaan merupakan prinsip-prinsip asas yang menentukan cara sesebuah negeri diasaskan dan diperintah. Kuasa perlembagaan malah lebih tinggi daripada kuasa yang di-Pertuan Agong, Parlimen, Jemaah Menteri dan Mahkamah. Pendek kata, perlembagaan Malaysia yang mulia dan luhur ini wajarlah mengambil tempat ketiga sekaligus menjadi salah satu elemen penting dalam prinsip rukun negara. Saudara, cuba sejenak kita hayati dan merungkai rasa konsep ummah yang telah diterapkan dalam Piagam Madinah. Uniknya, terdapat 24 fasal berbaki daripada 47 fasal kandungan Piagam Madinah membicarakan berkenaan hubungan umat Islam dengan umat bukan Islam. Fasal ini menyatakan bahawa tanggungjawab, hak dan darjat kaum bukan Islam adalah setara dengan kaum Muslim.
meniti dasawarsa sehingga akhir tahun ini. Berpandukan pelbagai yang utuh, kita hari ini masih tenang duduk semeja, bergelak tawa, beramah mesra, ibarat sebuah keluarga yang bahagia. Namun, maukah kita menjadi seperti empayar Kesultanan Melayu Melaka, empayar yang satu kata ketika dahulu gah di pesada dunia? Namun, disangka panas hingga ke petang, akhirnya hujan di tengah hari. Empayar yang gilang gemilang ini runtuh menyembah bumi, kerana lena dibuai mimpi. Peristiwa tersebut hendaklah dijadikan tauladan agar pisang tidak berbuah dua kali. Hadirin yang dimuliakan, kata orang, tak kenal maka tak cinta. Tapi jika itu buta, maka ayolah kita bersama-sama menggembleng tenaga, berganding bahu, mempertahankan kedaulatan tanah air kita. Ingatlah, pepatah Melayu ada mengatakan, ibarat telur sesangka, pecah sebiji, pecah semua. Kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Tuntasnya, tepuk dada, jangan tanya sedera, tapi tanyalah minda. Akhir kalam, bagi menutup wasilah perjuangan pada hari ini, akan kami akhiri maudut pidato dengan serangkap pantun. Bayi merangkak di atas tanah, Merangkak hingga ke belakang rumah semoga pidato ini menjadi berkah. untuk lentera di alam barzah. Sekian pemidato Bestari, mohon permisi.